Kalau kita di pihak pemimpin, kadang-kadang kita nak menguruskan kepelbagaian bangsa kita ini, kadang-kadang bukan benda mudah tuan-tuan ya. Nak meraihkan ni semua, kita macam-macam bangsa, agama, beza-beza ni bukan senang. Kalau tak kena gaya boleh bergaduh semua, pemusuhan kaum semua. Saya ambil contoh, dulu di Mesir, seorang governor, tuan-tuan tahu, governor Mesir zaman pemerintahan khalifah, namanya Amru al-As. Amru al-As radhiyallahu an, dia governor Mesir masa tu. Ada satu peristiwa ketika mana puak-puak padri Kristian, puak-puak padri Kristian ni semua, dia orang komplain pasal dia orang punya patung sembahan, dia punya hidung pecah akibat budak-budak Islam. Sesuai juga saya cerita ni, supaya situasi sekarang ni faham sikit tuan-tuan kan. Patung dia pecah hidung akibat budak-budak Islam ni. Budak-budak kan kadang dia Allahu akbar, baling tak tentu arah ni kan. Bukan faham bab keharmonian ni semua, dia tak erti. Dia baling pecah hidung kawan tu. Jadi padri-padri ni bengang lah. Report dengan Amru al-As, tuan, kami nak minta ganti rugi. Kami punya patung, dia punya hidung sudah hilang. Ganti rugi. Jadi Amru al-As kata boleh, kita akan keluarkan dana, keluarkan bajet, repair balik hidung tu lah. Kita repair balik lah. Okey. Tapi tuan, minta maaf lah. Kalau setakat repair hidung macam tak berapa nak syok lah. Macam ni. Boleh tak keluar sikit lagi bajet, buat lagi satu patung, bentuk muka Muhammad, bentuk muka Nabi Muhammad, lepas tu kami nak baling balik, pecah hidung Nabi Muhammad. Boleh? Balas balik. Boleh? Kalau kita di tempat Amru al-As macam mana? Demi nak menjaga ni kan. Amru al-As ni pemimpin yang dia boleh bawa bincang walaupun berbagai agama, tapi mesti ada tegas. Kita orang Islam memang kita hormat semua, tapi kalau kau nak mula mencabar, mula nak cari pasal, kita kena ada sifat tegas. Amru al-As kata, okey, dia buka dia punya pedang, semua pedang dia bagi dekat padri tu. Nah, nak buat apa ni tuan? Potong aku punya hidung. Potonglah. Orang Arab kan hidung dia mancung. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak payahlah. Jenis hidung jambu air belah dua pula. Ada hidung mancung. Kalau nak potong pun nampak. Potong aku punya hidung. Tuan, tadi minta nak buat patung, bukan hidung tuan. Hidung tu dah. Hidung aku lah. Potong. Tak apa. Macam mana? Nak yang cadangan pertama tadi okey? Yang pertama tadi okey. Repair balik. Islam digeruni kerana tegas. Kerana sifat tegas. Kerana kita ini sangat menjaga sesama kita. Rumah Allah kita jaga. Kesepakatan sesama kita jaga. Musuh gerun. Tak berani bang. Dia tak berani. Dia tak berani. Sebab itu, tanda-tanda akhir zaman, Allah cabut rasa gerun daripada hati-hati musuh terhadap orang Islam. Amru al-As ni jangan main-main tuan-tuan. Dia tuan-tuan, dia sangat boleh toleransi dengan orang non-Muslim ni, tapi kalau membabitkan agama, akidah, mesti ada tegas. Ada satu lagi peristiwa, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan jangan lupalah. Ada satu masjid sangat terkenal, namanya Masjid Amru al-As. Masjid Amru al-As ni kisahnya sangat, Masya Allah, terpahat dalam sejarah lah. Amru al-As, masa dia jadi governor, dia nak buat masjid. Ni ceritanya, dia nak buat masjid. Jadi dia panggil lah semua, JKR, pejabat tanah, jabatan ukur, semua kan. Semua cari mana tanah sesuai nak buat masjid. Area Fustat. Fustat ni Kairo lama, Old Cairo. Jadi dia semua cadang, tuan, kita buat masjid dekat kawasan ni lah. Dia punya kaki persegi, dia semua locationnya strategik, tinggi, kan tinggi. Tuan-tuan kalau pergi, dia tinggi. Daripada bandar Kairo pun nampak Masjid Amru al-As ni. Dia megah tinggi. Di kawasannya strategik semua tuan. Okey, lulus buat. Boleh. Jadi dia orang pun semua turun, pejabat-pejabat daerah semua turun tengok kawasan, site visit semua, tengok, ukur-ukur. Rupanya tanah tu okey dah. Tapi ada satu orang pakcik Yahudi, dia punya dapur rumah masuk dalam tanah tu. Pakcik tu pula baru renovate. Dapur dia masuk dalam tanah. Tanah siapa dia? Tanah yang kerajaan punyalah untuk nak bina masjid ni. Jadi pegawai-pegawai ni semua cakap, pakcik, kita
bagi tempoh untuk pakcik kosongkan rumah. Pasal ini tanah ini dah masuk, pakcik punya dah masuk tanah ni, kerajaan kita nak buat masjid sini. Jadi pakcik kita bagi masa lah untuk keluar pada rumah, kosongkan rumah. Pasal kita akan nak roboh, nak bina masjid. Aku dah elok-elok dah ni, aku dah buat ni, semua orang balik beraya, senang anak-anak cucu aku dah. Kau senang-senang pula. Pakcik kami cakap elok ni cik. Cik boleh keluar lah. Kita bagi tempoh masa ni untuk keluar, clear rumah semua kita. Tak. Kau punya bos apa? Kau punya bos mana? Yahudi ni dia punya something memang daripada dulu. Memang dulu pun. Tak apa aku jumpa kau punya bos. Memang Amrul Al-As dia pergi jumpa Amrul Al-As tu. Tak jumpa PA lah, tak ada. Direct tu ha. Pergi jumpa direct lah. Surat-surat lambat lah. Dia pergi pejabat tu lah. Tuan, tak maaf. Tuan ni Amrul Al-As kan? Ya, saya. Tuan, saya punya rumah pasal kena kosong pula. Kena kosong lah, kita nak naik masjid. Itu tanah kerajaan punya. Tanah tu pula masuk dalam dapur saya. Tak boleh, tanah tu kerajaan punya, kata Amrul Al-As. Majid. Kita bincang elok. Pakcik keluar daripada rumah tu, kita akan bagi ganti rugi. Pilih mana-mana tanah lah, nanti kita tengok tanah sesuai, ganti rugi balik pada pakcik. Pakcik tu kata, saya tak nak ganti rugi. Pasal nanti bila ganti, rugi. Saya nak ganti untung. Amrul Al-As pula dalam hati banyak bunyi pada pakcik ni. Aku dah offer ni bagai pula. Bila membabitkan hak umum, kena tegas. Pakcik, kita bagi 2 minggu, kosongkan rumah. Kalau tak nanti semua backhoe semua datang, roboh pakcik punya rumah. Oish, tak boleh bincang lah. Saya dah cakap tadi kan. Pakcik tu, aduh, macam mana buat ni? Aku nak kena roboh rumah pula ni. Aduh, alamak. Dia pergi cari Sayyidina Umar. Tuan-tuan tahu tak, Sayyidina Umar tu duduknya di Madinah. Dia duduk Mesir. Tuan-tuan bayang dia bukan Mersing, Mesir. Daripada Mesir dia boleh pergi Madinah. Jauh tuan-tuan. Daripada Mesir dia pergi Madinah. Pasal apa Madinah? Madinah pusat pemerintahan kerajaan. Hari ni Putrajaya lah. Kalau bahasa mudah faham lah. Bincang peringkat daerah tak mau agak. Aku pergi panjat Putrajaya. Payah sangat. Jumpa menteri tu kan. Pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia pergi tuan-tuan. Apa masalah, keluar je lah. Degil semua. Itu kapla batu juga ada duduk. Kapla batu. Dia pergi Madinah tuan-tuan. Dia cari Sayyidina Umar. Dia tanya orang keliling. Pejabat Sayyidina Umar mana? Jemaah Khalifah Umar, dia punya pejabat atas sana, atas bukit sana. Okey. Dia pun naik. Nampak ada satu pokok. Dekat pokok nampak ada satu orang duduk sandar di pokok. Tuan, minta maaf nak tanya sikit. Khalifah Umar dia punya pejabat mana? Atas sana kan? Ya, atas sana tu. Dia ni, dia pakai macam mana? Dia pakai smart. Tak ada lah. Dia punya baju banyak tampal lah. Dia punya guard dia semua ada apa senapang. Tak ada lah. Dia punya pengawal dia tu ibu tunggal dengan anak yatim. Alamak, dia betul lah. Tapi kalau saya nak cakap dengan dia macam mana? Nak lembut kenapa? Tak payah cakap banyak lah. Akulah Umar. Kau nak apa? La ilaha illallah. Hadut sandar di pokok tu Umar punya. Tuan-tuan tahu, 1/3 dunia di bawah dia. Sandar bawah pokok lah. Steady punya. Orang Islam dalam hati yung la ilaha illallah. Nak apa? Pakcik nak apa? Tak standby ayat pula. Tak tahu pula ni Umar. Patut baju banyak tampalan. Sayyidina Umar kan baju dia ada 17 tampalan. 16 di depan, 1 bawah ketiak. Tu. Jadi dia kata saya ni mai pada Mesir. Saya Yahudi, mai pada Mesir. Jadi dia kata saya ni rumah kena halau. Pasal apa kena halau? Pasal dia orang nak bina masjid Mesir. Bukan Amrul Al-As ke? Anak buah tuan lah. Dia halau saya. Saya nak rumah dia nak roboh pula. Saya anak-anak cucu balik raya senang. Itu bukan tak mau pindah, nanti nak share location semua leceh. Jadi boleh ajar lah tuan. Ni bahasa mudah faham lah. Dia minta tuan buat surat sikit lah. Buat surat sikit bagi kat Amrul Al-As ni. Samsing sangat ni. Minta dia buat surat sikit. Tuan bagi surat, dia gerun sikit. Rumah pun macam tu lah. Pakcik nampak tu longgokan sampah tu? Nampak? Pakcik pergi ambil, ada tulang unta kat situ. Ambil tulang unta tu. Pakcik tu pun, tuan, saya datang jauh ni. Saya datang jauh. Apa pula kena mengena tulang apa pula ni? Ambil sajalah, kata Umar. Okey. Dia harap surat tulang. Tuan, saya Umar ambil tulang unta, dia ambil pedang, dia garis satu garis lurus. Dia tarik panjang, dia bagi dekat pakcik Yahudi tu, bawa balik, bagi dekat Amrul Al-As. Pakcik tu pula,
Tuan rumah macam ni, saya datang jauh ni. Saya diberi masa 2 minggu untuk clear rumah. Saya datang sini pun dah seminggu dah. Saya nak balik nanti seminggu, sampai rumah memang kena halau dah. Tuan bagi tulang apa cerita? Kata rumah, kau bagi dekat Amru, dia tahulah apa maknanya tu. Okeylah. Dia pun tak faham lah. Ini dapat jumpa bos pun macam ni, dia tulang dia bagi. Balik ke Mesir tuan-tuan, balik ke Mesir. Bila sampai Mesir tuan-tuan tahu, sampai Mesir je, dia pergi terus jumpa Amru al-As. Tuan Amru al-As, saya baru balik dari Madinah. Amru al-As dengar, Madinah? Ya, Madinah. Kenapa sampai pergi Madinah? Apa tak bincang dulu? Nampak? Dia biasa dah panjat orang atas, dia mula gerun. Jumpa Omar lah. Saya jumpa Omar. Omar cakap apa? Saya Omar cakap apa? Dia tak cakap banyak. Dia bagi tulang. Dia bagi tulang. Saya Omar bila dapat tulang pula, Allahu Akbar, Allah. Menggigil dia pegang tulang. Pakcik Yahudi tu kata dah tak siuman ke apa ni. Dia punya bos bagi tulang, anak buah dapat tulang, menggigil pula dah. Jadi apa ni? Rupanya tuan-tuan, Amru al-As dia arahkan semua anak-anak buah dia datang, semua pejabat-pejabat kerajaan hak berkait dengan pembinaan tu, mari datang. Apa dia arahkan? Tender semua tutup. Tender semua tutup. Tak jadi, batal. Tuan, macam mana ni kita dah buka tender, kontraktor semua masuk dah ni semua. Dah, cancel, batal. Bayar baliklah mana-mana ni. Pasal apa tuan? Yahudi tu lagi pening. Apa tulang pun macam-macam maksud ke? Kata Amru al-As, engkau jumpa rumah lagi. Sekarang dia dah warning aku Apa dia cakap tuan? Omar, kalau dia bagi aku tulang, ada garis ini warning tau. Maksudnya apa? Maksud di sebalik tulang bergaris lurus itu ialah, wahai Amru al-As, berlaku lurus dan adillah engkau terhadap pakcik ini, seperti mana lurusnya pedang. Jangan sampai pedang aku meluruskan engkau sebelum engkau menjadi tulang. Omar dia tak cakap banyak, dia bagi tulang saja. Jadi tuan-tuan, pengurusi surau, kalau jemaah buat pasal, bagi tulang cukup. Tuan-tuan bagi tulang. Sendiri faham tuan-tuan. Tak bayar duit khairat lagi. Bagi tulang pun faham. Tulang ikan sudah, dia faham lah. Dahsyat. Lepas tu pakcik Yahudi tu terkejut. Habis tu, ni pembinaan masjid tak jadi Tak jadi Dah kau pergi jumpa rumah, dia dah warning aku tak nampak tulang ni. Tak jadi pakcik Yahudi tu nanti. Tak apalah, saya tak jadi pindah. Saya tak jadi nak berkerah lah. Saya pindah, saya keluar. Buatlah masjid, buat masjid. Saya keluar. Dan mulai hari ini saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam. Pasal dia kata Islam macam ni baik betul Islam ni sampai tahap tu mengalir mata dia masuk Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Mesir, carilah Masjid Amru al-As, kenanglah peristiwa yang saya bawa malam ini. Atas toleransi, tolak ansur orang Islam merupakan dakwah menyebabkan orang bukan Islam hatinya itu jatuh hati masuk Islam kerana sifat baiknya Islam ini terhadap agama-agama lain. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi Mesir, cari masjid-masjid, sebab masjid ni semua dia ada dia punya kisah dia. Masjid tu pun sekarang 1374 tahun dah usia masjid tu. Pergi tuan-tuan. Ini ramai pergi Mesir cari Firaun dulu. Piramid mana piramid? Apa saudara ke Firaun tu? Sibuk cari Firaun. Cari masjid dulu. Pergi makam Imam Syafi'i. Pagi-pagi tu baca kunut. Jumpalah Imam Syafi'i tu.